kawan kita. Jadi soalan ini berkisar tentang zakat fitrah. Soalan yang pertama, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita bayarkan zakat fitrah kepada ibu dan ayah mertua, macam mana? Soalan dia, macam mana kita bayarkan zakat fitrah kepada ibu dan ayah mertua? Ini soalan pertama. Dia ada soalan yang ketiga ni sama tuan. Saya nak jawab sekali soalan kedua dan ketiga. Ketiga ni ditanya, soalan ketiga, salam. Dia main salam je tuan-puan. Salam. Jadi wassalam. Tu kalau kita jawab. Salam wassalam. Kalau Assalamualaikum, kita pun jawab Waalaikumsalam. Nanti baik jawab betul. Jadi sebenarnya tuan-puan, versi salam ini dia ada dua itu sah dan wajib kita jawab kalau dia bagi betul lah. Pertama, lengkapkan Assalamualaikum, itu lafaz umum, sah, boleh baca, boleh, wajib jawab. Versi yang kedua, dia gugurkan alif lam. Ini versi kedua, gugurkan alif lam, iaitu dia buat macam mana? Cuma dia kena jaga kat sini, kalau tak berapa nak cekap dia payah sikit. Kita buat alif lam, dia kena tukar di belakang tu dummatain, dummah. Salamun, dia tak boleh mu, tak boleh salah kalau mu. Salamu tak boleh, dia kena salamun. Tapi assalamu tak boleh assalamum, salah. Tu dia pergi nahu grammar Arab, tata bahasa Arab. Kalau assalamu alaikum tu. Tapi kalau kita buang alif lam, ini dalam di luar, di dalam sembahyang tak boleh. Dalam sembahyang hanya satu versi je, iaitu assalamualaikum. Dia kena ada alif lam. Di luar sembahyang kita boleh baca, kita boleh bagi salam dengan salamun alaikum. Okey. Salamun alaikum. Kita kena kita ganti. Alif lam kita buang, tapi dia kena ada pengganti dia. Pengganti dia tambah satu lagi dhammah. Tu dipanggil dhammatain. Jadi salamun alaikum. Maka betul. Kalau dia baca salamun alaikum, dia tak ada syadah. Betul, tak ada syadah. Salamun alaikum. Jadi wajib dia jawab. Jangan kita kata apa haji ni, tak betul, salah haji, bagi lagi ji, saya ready nak jawab ni. Tak payah, tu dia bagi lagi, kita dah wajib jawab. Alaikumussalam warahmatullahi, boleh jawab ataupun jawab biasalah, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, cuba tuan-puan, yang kedua ni salamun alaikum ni, dia boleh kita tukar kalau kita pandai. Tukar kata, ganti nama di belakang. Kita boleh buat umum, dia panggil lafaz umum, lafaz yang standard. Salamun alaikum itu lafaz standard. Assalamualaikum itu lafaz standard alif lam. Kemudian versi kedua, salamun alaikum, itu standard dia. Tetapi kita boleh tukar gaya di belakang itu kata nama. Macam mana kita nak tukar? Salamun alaika, kita tak nak boh kum plural, tak nak boh, kita nak boh direct dia. Salamun alaika, kamu, sejahtera ke atasmu, direct dia depan kita. Yang kedua, yang kedua dua lah. Pertama kita tukar dengan lafaz direct dia. Yang kedua, kita boleh tukar direct nama dia. Tak nak guna kata ganti nama, kita terus guna nama dia. Kerana tak nak sebut kamu, tak nak sebut, kita nak sebut nama dia. Salamun ala Muhammad, nama kawan kita. Salamun ala Hafiz, salamun ala Banyuk, terus nama dia boleh. Salamun ala Banyuk, salamun ala Hafiz. Sebab ala tu ke atas apa tu nama dia, tak atas kamu, tak atasnya, tak ada. Tu boleh, wajib jawab. Tapi kalau salam
Dia tuju kat siapa? Tengok dulu. Salam ni dia tuju kat kita lah tu. Dia tak ada kamu, dia tak ada. Maka sempurna juga. Cuma tak afdal tuan-tuan. Dia kena ada yang lengkapkan salam. Kalau salam saja tak lengkap, kena ada ataf alaika, diri salam kena ada. Kalau salam saja tak sempurna. Diri yang kedua tidak ada. Alaika tak ada, alaikum tak ada. Begitu juga tuan-puan, kirim, kena jaga kirim salam. Syariat kirim salam dah hilang. Jadi syariat dia tuan-puan, memberi salam, menjawab salam, mengirim salam. Ada 3 syariat. Syariat salam ini dia pecah 3. Salam ini memberi salam, menjawab salam, mengirim salam. Dia ada tata cara dia. Tata cara mengirim salam macam mana yang afdal, qaul mu'tamad, iaitu mesti ada lafaz. Qaul dhaif saja tak ada lafaz. Yang kita duk buat hari ni itu qaul dhaif. Nasib baik ada juga dhaif. Tapi setengah tok guru dia tak sebut dhaif. Dia nak beramal dengan mu'tamad dia tak sebut pun. Dia kata yang kita duk buat ni tak betul. Dia tak cerita dhaif. Ada? Kalau tuan guru cik dia tak cerita dhaif. Dia nak suruh kita beramal dengan yang mu'tamad. Kirim salam dekat haji, kirim salam dekat Abang Roy dengan lafaz Assalamualaikum, satu, ataupun dengan lafaz Assalamu ala Ban Roy. Itu cara dia. Jangan temu kawan kita, mana haji tak sihat ke, lama tak nampak dia, kirim salam lah kat dia, kirim salam aja. Mana salamnya? Mesti ada benda nak kirim. Sebab orang yang membawa itu nama dia wakalah, wakil, ada pahala. Tukang bawa ni tuan-puan ada pahala. Kita bawa sampai kat kawan kita jumpa ni, saya jumpa dengan haji di Surah Najah, dia kirim salam dekat apa nama ni haji dengan lafaz Assalamualaikum. Dapat pahala kepada kita. Dapat pahala kepada kita tukang bawa, bagi kita wakil. Semua ada pahala. Jadi kena ikutlah dia punya tata cara dia. Itu cara dia. Kita ada kena ada salam, lepas salam sama je. Assalamualaikum boleh, salamu ala direct dia pun boleh. Cuma saya nak sebut cara sunat tuan-puan, rugi kalau kita tak buat sunat. Siapa sunat orang jawab salam ini, kita doakan tukang bawa dapat pahala sunat. Tukang bawa. Dia kata, ustaz, saya jumpa dengan haji apa nama tu EJK Najah, dia kirim salam kat ustaz dengan lafaz Assalamualaikum. Saya pun sunat jawab macam mana? Alaika. Dia tukang bawa doa juga. Sebab dia rahsia pensyariatan salam ni tuan-puan, di mana rahsia dia? Di doa. Salim doa kebaikan, kesejahteraan. Kita doa kawan doa, kita doa kawan doa. Itu rahsia dia. Salin Allah supaya nak memperbanyakkan kita salin doa, mendoa kebaikan antara sesama kita. Doa kebaikan itu ada pahala. Itu dia salam. Maka kita kata alaika wa alaihi salam. Alaika, kepada kamu juga aku doa, wa alaihi, dan kepadanya, kepada orang yang mengirim salam kepada kita. Apa dia? Assalam. Salam itu doa. Alaika wa alaihi salam, kepada kamu dan kepadanya sejahtera. Mudah-mudahan sejahtera dunia dan di akhirat. Kalaulah orang yang mendoakan itu, bagi salam itu mustajab di sisi Allah Ta'ala, Masya Allah tuan-puan, kita sejahtera di akhirat. Apa makna sejahtera di akhirat? Dibebas daripada neraka. Itu yang kita nak. Dia punya rahsia dia besar doa ni. Nampak simple je, alah doa. Jangan. Bebas neraka tu, ya Allah. Bebas neraka ni tuan-puan tak tahu nak cerita kita. Sebab kehidupan selama-lama. Bebas neraka boleh duduk dan syurga ni, ya Allah. Tak tahu nak cerita tuan-puan. Nak tak ada bahasa kita nak cerita betapa seronoknya. Sebab apa? Sebab kehidupan selama-lama. Kalaulah hidup dunia ni boleh tahan lagi. Boleh tahan lagi, susah dunia ni. Dia tak lama sangat, 50-60 tahun ya. Tetapi susah di sana tu. Kalau neraka di sana, wal'iyazubillah, minta jauh. Batulah Nabi dia suruh minta sangat mustajab doa. Berbaki 3 hari lagi yang mustajab doa. Siapa yang orang yang berpuasa itu doanya mustajab, perbanyakkan 3 benda doa minta. Hak lain semua dapat dah. Nak rumah dapat, nak anak-anak dah ramai, bini tak payah ramai, dia kata buat pening kepala, tak payah minta bini ramai, minta 3 saja lagi. Orang yang muda-muda ni minta, ya Allah murah rezeki. Ya Allah bagi rumah tu, rumah tak ada lagi, ya Allah aku nak duduk di mana ni? Nak tinggal anak ni, rumah-rumah duk menyewa ni, minta rumah. Kereta tak ada lagi, minta kereta. Minta apa saja Ramadan, insya-Allah Allah bagi. Allah bagi. Saya pernah cerita kat perempuan, mungkin bukan sini, ada 2 kisah. Dia Allah uji dia peniaga.
Peniaga kereta buruk, tiba-tiba meniaga sebelum Ramadan kereta rosak, tak meniaga. Dia nak survive tak boleh, kerana harap dia dua laki bini, dua orang ni harapnya hanya dengan kereta buruk ni lah untuk cari rezeki dia. Tiba-tiba kereta Allah Ta'ala uji, total loss, tak boleh nak meniaga. Lalu dia bertemu dengan seorang ustaz ni ajar kat dia, dia kata beginilah haji, yakinlah kepada Allah. Nak beli duit tak ada ni ustaz, nak cash, nak pinjam modal, nak pinjam dengan bank, dia kata tak laku kita. Peniaga kecil ni, nak beli cash tak ada ni, nak meniaga pakai apa? Dia kata beginilah, ni Ramadan nak tiba ni, walaupun Ramadan tak boleh buka bazar, dia kata cuba doalah sepanjang Ramadan, minta Allah kereta, direct minta kereta. Mustajab doa dia lepas Ramadan. Tuan-tuan, Syawal orang bagi sedekah kereta kat dia, walaupun kereta buruk. Orang bagi sedekah. Ada seorang hamba Allah bagi kereta sedekah kat laki bini dua orang untuk buat survive kereta, apa nama ni, niaga. Nampak tak mustajab doa? Minta lah apa pun tuan-tuan. Tapi Nabi pesan 3 benda. Pertama, Allahumma inni as'aluka ridhakal jannah, minta syurga. Yang kedua, Nabi kata jangan lupa wa a'udzubika minan nar, minta jauh daripada neraka. Yang ketiga, Nabi kata jangan lupa minta istighfar, doa ampun segala dosa. Kalau Allah terima salah satu daripada 3, berjaya kita. Ketiga-tiga ni Allah terima, memang confirm ke syurga. Tetapi salah satu Allah terima, Allah minta ampun, Allah ampunkan dosa kita, keluar daripada Ramadan seolah-olah kita bayi yang baru lahir. Kenapa? Kerana Allah ampun segala dosa dulu. Banyak dosa kita dengan anak kita, dosa kita dengan isteri kita, dosa kita dengan adik-beradik kita, dosa kita dengan ibu bapa kita, dosa dengan jiran kita, dosa dengan kawan-kawan kita, dosa meninggalkan perkara yang diperintah oleh Allah, dosa melanggar syariat Allah Ta'ala. Sangat banyak dosa. Mintalah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kalau Allah ampun tuan-tuan, syurgalah jawab dia. Tu. Baik. Soalan ketiga, Ustaz, dalam masalah bayar zakat, ahli keluarga, ibu, ayah, mertua, adik-beradik. Saya nak combinekan soalan ni sebab sama je. Tadi dia tanya ibu mertua, ni pula dia tanya dalam masalah bayar zakat ahli keluarga. Ini ibu, ayah, mertua, adik-beradik. Siapakah tanggungan kita? Dan siapa pula yang kita perlu minta izin untuk kita jadi wakil bayar zakat? Baik. Begini tuan-puan, kesemua ini saya nak bagi kunci kat tuan-puan, mudah saja, tak perlu tanya. Tak perlu kita, ni kata kunci ni sangat mudah untuk kita jawab. Orang tanya apa pun insya-Allah tuan-puan boleh jawab. Boleh tak bayar adik-beradik saya? Boleh tak bayar ibu bapa saya? Ibu saya? Boleh tak bayar apa nama ni, anak yang dah balik? Boleh tak bayar anak saudara saya yang belum balik? Boleh tak bayar adik ipar? Ada tu baik sangat, satu keluarga dia balun. Satu keluarga dia balun tuan-puan. Balik-balik surprise apa? Tunjuk ni kupon zakat. Tunjuk dekat adik ipar dia, tunjuk dekat abang ipar dia, tunjuk dekat adik-adik dia. Seronok adik ipar dua, abang ni bagus sungguh ya Allah, baguslah nampak pada zahir, tetapi dari segi syariatnya tak bagus. Kenapa? Kerana buat ibadat tak ikut law dia. Ibadat yang tidak sah, wajib kena bukan wajib qada, kena keluar balik kerana yang dikeluarkan oleh abang itu tak sah. Kenapa? Kerana bukan tanggungjawab dia mengeluarkan zakat tanpa minta izin terlebih dahulu. Ini kata kunci untuk tuan-puan. Baik. Soalan tadi, dia dalam isu mengeluarkan zakat fitrah ni tuan-puan, kita kena ingat dia punya kaedah dia. Apa dia kaedah dia? Jadi kaedah dia, kita satu kaedah ini umum, kaedah umum, tapi dia ada panggil pendetilan dan pengecualian. Dia ada pendetilan dan pengecualian. Sebab itulah kaedah ini dia akan meliputi 2 pembahagian. Ada orang yang perlu minta izin dan ada orang yang tak perlu minta izin. Direct kita boleh bayar tanpa minta izin dengan dia. Dan ada orang yang kita kena minta izin dengan dia. Ini kena tahu kunci dia. Apa dia kaedah dia tuan-puan? Kaedah dia, tiap-tiap orang yang wajib membayar nafkah maka wajib mengeluarkan zakat. Saya ulang sekali lagi, orang yang wajib bayar nafkah
maka auto dia wajib membayar zakat fitrah. Inilah yang dikatakan tak perlu minta izin, auto, kerana mereka dia wali, tak perlu minta izin. Saya ulang sekali lagi tuan-puan untuk lebih clear. Kemudian kita akan bagi ada berapa? Ada 5 jenis orang ni. Orang yang wajib bayar nafkah, maka dialah yang wajib bayar zakat fitrah. Dia wali, tak perlu tuan-puan minta izin, tak perlu minta izin. Selain daripada ni, barulah dia berada kategori kedua, wajib minta izin. Kita tengok siapa yang wajib dia bayar zakat, wajib dia bayar nafkah dan wajib dia bayar zakat. Baik, biasa kita tahu anak isteri saja, tidak, dia lebih, ada 5 semua. Baik, formula settle. Jadi orang yang wajib membayar nafkah adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Baik, siapa golongan yang wajib dikeluarkan zakat fitrah? Ataupun bahasa lain, siapakah golongan orang yang wajib dia membayar nafkah? Okey, ada 5 tuan-puan. Pertama, anak-anak yang belum balik. Anak yang belum balik tak perlu tuan-puan minta izin. Kenapa? Kerana menjadi tanggungjawab wali untuk mengeluarkan. Inilah kaedah yang sangat penting. Jadi 5 golongan orang yang wajib bayar nafkah dan orang yang wajib dikeluarkan zakat. Pertama, anak belum balik. Tapi ingat tuan-puan, anak yang dah balik tak termasuk dalam kaedah ini. Sebab tu jangan bayar anak belum balik tanpa minta izin. Kadang-kadang anak kita dah umur 18, anak kita dah umur 17. Tapi oleh kerana kita duk biasa bayar daripada kecil, umur 12 pun kita masih bayar, 13 pun dah bayar, 15 dia dah balik pun bayar tanpa minta izin. Haram lagi tidak sah. Haram lagi tidak sah. Kenapa? Kerana termasuk mengerjakan ibadat yang fasidah, yang rosak. Dia melainkan kena minta izin. Sebab inilah kategori yang kedua saya sebut awal tadi. Ada orang yang kita nak keluarkan kena minta izin. Yang 5 golongan ini dia termasuk dalam kaedah ini, tak perlu minta izin. Tapi anak yang dah balik, apabila dia dah balik, wajib solat sendiri, wajib tutup aurat sendiri. Kita dah hajar belum balik, wajib puasa, wajib bayar zakat sendiri, tak perlu ayah dia. Melainkan kalau ayah nak tolong bayar, boleh, melainkan kena minta izin. Kenapa kena minta izin? Dia kena izinkan kepada ayah supaya tolong niat, kerana ibadat ini berkaitan dengan niat. Mana boleh kita nak niat zakat untuk orang lain tanpa pengetahuan orang lain, sedangkan kewajipan itu kewajipan orang lain, bukan kewajipan kita, maka tak sah niat. Dia berada pada perbincangan niat, wakil niat. Dia tak wakil pun niat pada kita. Kena minta izin abang, ataupun kita panggil belum, ayah nak tolong bayarkan. Jadi bahasa lain, dia nak kena pas kat kita niat. Kerana niat nak keluar, aku keluarkan zakat fitrah yang wajib atas aku dan tanggungan aku, sedangkan dia bukan tanggungan kita, dah balik, dia dah balik, bukan tanggungan. Maka tak boleh nak berada dalam niat ini, kena niat asim. Macam mana niat? Aku wakil, kita wakil, aku menerima wakil. Wakil apa? Wakil niat bagi anak kita. Inilah zakat bagi aku, bukan. Inilah zakat bagi tanggungan aku, bukan. Inilah zakat bagi anak sulun aku tahun ini yang wajib ke atasnya kerana Allah. Sah ke tidak? Sah. Kenapa? Kerana dia dah beri izin untuk tolong niat. Kalau dia kata ya tu maksudnya di izin dia lah. Dalam kandungan izin itu mengandungi niat. Tak perlulah tanya, ban, abang kena izin ke abah niat niat. Tak payahlah, itu detail sangat. Ringkas-ringkas je lah. Perempuan tak perlu. Okey, tinggal. Ada tak dalam 5 ni perempuan? Sekejap. Okey, tak ada. Tak ada, dia masuk yang pertama, iaitu anak yang belum balik, termasuk perempuan. Okey, cantik baju, ingatkan.
Anak yang belum balik ni termasuk perempuan, walaupun dia dah balik termasuk dalam tanggungan ayah sampailah dia kahwin. Kalau dia umur 50 tak kahwin, tetap ayah dia. Kalau dia nak buat keluar, sah. Tak minta izin ayah pun sah dia nak keluar, tapi ayah dia menjadi tanggungan untuk keluar duit dengan duit ayah. Kalau dia nak suruh anak dia keluar sendiri, okey. Dia kata, kau kerja duit banyak, keluarlah sendiri, ayah bagi izin. Izin ayah itu dia boleh settle. Baik, yang kedua, isteri. Isteri tak perlu minta izin. Tak perlu minta izin. Ni izinlah ke abang, hari ni abang nak pergi Najah ni, nak buat apa? Nak keluarkan zakat fitrah. Tak ada izin kan, tak sah abang. Pulak. Tak minta izin, dia pergi minta izin. Wajib minta izin, tak minta izin. Yang anak umur 18 tak minta izin. Yang isteri umur 50 dah minta izin. Terbalik pula dah. Isteri ni umur berapa pun tak kisahlah tuan-puan, sebab dia buat tanggungan kita. Dia isteri perempuan ni, dia sampai dia ada dua je tuan-puan wali dia. Kalaulah dia berkahwin, dia auto pindah kepada suami. Tetap dia ni orang perempuan special ni. Dia tetap berada di bawah tanggungan orang lain. Sebelum dia kahwin, wali dia ialah ayah dia. Ayah dia yang wajib ajar fardu ain. Ayah dia yang wajib keluarkan zakat. Semua ayah dia. Kalau ayah dia tak ajar hal ehwal fardu ain, haram kata ayah dia. Haram kata ayah kalaulah tak settle fardu ain. Kemudian ayah dia pas button dekat suami. Ambillah anak aku yang tak selesai fardu ain. Dia tak cakap lah macam tu. Dia serah wali tu, masa dia serah kata imam wali kan kena serah wakil wali tu, berwakilkan wali imam tu. Serah wali tu maksud serah wilayah, serah kuasa pengurusan anak aku, bertukar pengurusan kepada suami. Dia tak bertanggungjawab. Apa kesalahan isteri anak dia berada di bawah kesalahan suami. Mana suamilah kena cek. Apabila dapat isteri kena cek isteri dia ni lepas tak lepas fardu ain. Kalau tak lepas, kena ajar isteri dia hal fardu ain. Kena ajar ilmu akidah, kena ajar ilmu ibadat, kena ajar ilmu apa namanya berkaitan dengan tutup aurah dan sebagainya. Dan yang ketiga tu, dia ada 5 tu puan. Yang ketiganya ibu ayah yang miskin. Ini orang tanya ni. Orang tanya ibu ayah. Ingat tuan-puan mertua tak? Ibu ayah kita yang miskin, tu kalau ibu ayah kaya tak wajib kita tanggung nafkah, tak wajib. Ibu ayah yang kaya tak wajib kita tanggung nafkah makan minum dia, pakaian dia, tempat tinggal dia. Kenapa? Dia kaya. Melainkan tuan-puan, ni ayah dia ada keistimewaan Allah beri pada dia. Melainkan walaupun dia kaya, dia harta banyak, tetapi dia tak nak buat kerja, dia declare kepada mana-mana anak dia yang dia berkenan. Dia kata aku tak nak buat kerja, aku dah lama cari duit untuk kawan. Lah ni aku minta engkau sara aku. Wajib anak dia sara dia walaupun dia kaya. Ini keistimewaan Allah berikan kepada usul. Usul ni bapa ke atas, dia boleh paksa anak dia. Dia kata ayah tak nak bekerja, walaupun ayah ada accept, ayah nak minta engkau bayar. Wajib. Bagi anak lelaki lah, bukan anak perempuan. Anak perempuan dia ada bawah suami dia, anak lelaki. Tapi kita janganlah buat kesian kat anak kita. Anak pun cari apa cukup makan je. Ayah pula pergi tambah. Kalau ayah kaya lah, ayah pencen ayah pun besar. Anak ni gaji lebih kecil je. Gaji anak dengan gaji ayah, ayah pencen besar lagi. Anak baru 2,000 lebih, ayah pencen saja 3,000. Kalau ayah buat macam ni, sakit anak dia. Ayah pencen 3, engkau 2,000 lebih je, tapi ayah tak nak. Ayah nak duit engkau sara. Duit ayah tu tinggal duduk dalam tabung haji biar dia membiak-biak. Pas siapa nak makan ayah? Tak apalah, kau orang juga yang makan aku mati. Allah saralah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau ayah kita buat macam tu, special kat kita. Dia saraan duit ni, nilai pahala kita bagi makan kat ayah dengan mak kita, pahala besar. Besar tuan-tuan, jangan lupa. Bagilah sara kalau orang yang ada ayah. Kalau orang tak ada ayah, bagi sedekah kat siapa? Niat arwah yang dah meninggal, niat ni pahala ni aku sedekah kat si fulan, pahala dia niat kepada ayah. Itu cara untuk kita sedekah pahala kepada ayah kita. Ingat tuan-puan, ibu ayah yang miskin, wajib nafkah. Kita wajib sara dia, makan minum dia, tempat tinggal dia, dan nafkah fitrah dia wajib. Tak perlu minta izin dengan ayah. Tak perlu minta izin dengan ibu. Kalau ayah meninggal, ibu. Kalau ayah meninggal, tuan-puan ibu. Tapi kalau ayah tak meninggal, ibu tak boleh bayar ibu. Ayah ada, tak boleh. Setengah orang tu dia nak tolong bayar zakat ibu dia tanpa minta dengan ayah. Tak boleh.
Sebab ayah, ibu kita, dia berada di bawah tanggungan ayah. Tak boleh bayar orang lain bayar tanpa minta izin dengan ayah. Kena minta izin dengan ayah. Jangan minta izin dengan ibu. Kemalakan ibu ni kematian ayah. Tu tak apalah. Baik, saya tuan-tuan ada 3. Jadi apabila saya sebut 5 ni, dia terjawab semua tuan-tuan soalan tadi. Ingat, ayah atau yang fakir, miskin, wajib ditanggung oleh anak-anak. Bukan sunat tuan-tuan, wajib anak tanggung nafkah dan zakat ayah yang miskin. Yang keempat, yang kelima ni, yang tambahan yang mungkin tuan-tuan biar jangan dengar. Orang yang tak mampu pada hissi. Ini terjawab. Kalau kita nak keluar zakat untuk anak kita, boleh tak? Anak kita dah balik, tapi dia tak bekerja, boleh tak kita nak bayar zakat? Ini isu dia duduk dalam nombor 4. Nombor 4 ni orang yang tak mampu pada hissi. Dia dah balik, bukan tak balik, dia dah balik tapi dia tak mampu pada fizikal dia. Kenapa? Dia tak mampu bekerja kerana sakit, ataupun kerana lumpuh, ataupun kerana gila, ataupun kerana buta. Ni contoh disebut dalam kitab Sulamus Sibyan. Kita akan belajar kitab kita ni. Okey. Kalau mereka ni dah balik umur 30, 40, 50, 60, tak kisah, dia ini tak mampu bekerja. Kenapa dia tak mampu bekerja? Dari segi fizikal dia, kerana dia sakit, ataupun dia lumpuh, ataupun dia buta, ataupun dia gila. Tu. Maka mereka ini akan wajib nafkah dia ditanggung oleh ayah dia. Jangan bagi zakat kat dia. Kenapa? Kerana kita sedang membincang 5 golongan yang ditanggung oleh wali. Kita tengok orang lumpuh, tapi dia disarak oleh ayah dia, jangan bagi zakat kepada dia, tak sah bagi zakat. Kerana dia bukan miskin, dia kaya. Kenapa kaya? Dia dibelanjai, dibiayai oleh wali dia. Walaupun kita tengok dia lumpuh, kena tanya dia, ada dah orang biayai dia lumpuh? Oh, parent dia. Tak boleh. Kalau nak bagi sedekah, cara yang fakir betul. Dia tak fakir kerana dia kaya, kerana dibiayai cukup makan minum dia, walaupun dia sakit. Okey, jadi kesimpulan, orang sakit, lumpuh dan sebagainya tuan-tuan, dibiayai oleh siapa? Oleh wali dia, oleh ayah dia. Dan yang kelima, last sekali, orang yang tak mampu bekerja pada maknawi. Dia sehat tubuh badan, bukan sakit, tetapi pada syarak, pada makna dia tak mampu. Kenapa? Kerana dia sibuk dengan urusan ilmu. Ini orang yang belajar, tapi dia tak ada duit tuan-tuan. Dia kalau dia kaya tak boleh juga. Ini dalam kitab lain disebut, cuma ada perbahasan lah di sini, ada perbahasan. Cuma kita ambil yang muktamad. Dia istighal dengan mengaji, pelajar-pelajar kita di pondok, di tempat institusi pengajian mana-mana pun, dia sibuk dengan belajar, tak sempat bekerja walaupun dia sehat, maka dia miskin. Kita boleh bagi wajib kepada ayah dia. Ni wajib kepada ayah dia tanggung. Cuma ada qaul dhaif yang mengatakan tak wajib ayah tanggung, kita boleh bagi zakat. Sebab tu tuan-puan, di sini ada dua perbahasan. Jadi kita ambil perbahasan yang muktamadnya, kalau anak kita masih belajar tuan-puan, wajib kita sara lagi. Anak kita umur 18 dia belajar, umur 20 dia masih belajar, umur 25 dia masih belajar. Maka siapa tak tanggung dia, wajib ke atas bapak lagi tanggung dia, dan wajib bapak bayar zakat fitrah. Ini qaul yang muktamad, walaupun dia ada perbahasan dalam kitab Iqna'. Jadi kelima tuan-puan. Baik, muktamad, saya ambil yang muktamad pendapat yang kuat, ibu bapa. Silat tuan-puan, silat. Yang muktamadnya, yang muktamad, yang kuatnya ialah ibu bapa tak wajib menyara. Silat, ibu bapa tak wajib menyara. Yang dhaifnya ialah ibu bapa wajib menyara. Kedua-dua boleh pakai, muktamad dan dhaif. Baik, saya tahu. Adapun selain daripada 5 golongan ni tuan-tuan, selain daripada 5 golongan ini, wajib kita minta izin. 5 golongan ni saja tak wajib minta izin. Anak yang belum balik dan anak perempuan, yang keduanya isteri, yang ketiganya apa dia tadi? Yang ketiganya ialah ibu ayah yang miskin, yang keempatnya orang yang sakit tak boleh bekerja, dan yang kelimanya ialah orang yang sibuk dengan belajar, qaul dhaif.
kelima-lima ini wajib wali yang bayar tak perlu minta izin. Selain daripada tutupan wajib minta izin. Nak bayar ayah mertua kita, wajib minta izin dengan ayah mertua, saya nak tolong bayar. Nak bayar di ipar kita, wajib kita minta izin, saya nak tolong bayarkan zakat fitrah adik, saya nak tolong bayarkan adik sendiri, wajib minta izin. Kenapa? Kerana kewajipan itu berada di atas adik. Baik, settle. 3 soalan kita dah terjawab. Soalan yang 2, dia ada 5 je tuan-tuan, 2 lagi tak jawab. Baik, 2 ni simple sahaja. Soalan yang seterusnya bukan bab zakat. Habis dah. Soalan yang kedua, saya ada satu soalan, apa hukum ikat rahim? Saya ikat sebab umur dah 39 tahun, takut ada risiko umur begini nak beranak lagi. Ikat rahim ni tuan-tuan ada 2 hukum. Pertama haram, yang kedua harus. Haram ikat rahim sekiranya ikat rahim tidak ada apa-apa sebab, hanya semata-mata untuk mengelakkan daripada dia panggil apa, daripada beranak. Dia panggil merancang. Tak boleh kalau semata-mata merancang, tak boleh. Sebab apa tuan-tuan tak boleh? Sebab ulama jawab kerana menafikan tujuan perkahwinan. Tujuan perkahwinan, salah satu tujuan dia untuk mendapat zuriat seramai yang mungkin. Rezeki Allah bagi walaupun kerap, walaupun dekat-dekat, tetap. Cuma cara ikat rahim ni tak boleh. Merancang cara lain boleh, harus. Ada cara lain. Cara lain tu kena belajar cara lain lah. Tak sempat lagi ni nak cerita. Baik, ada ikat rahim yang boleh, yang harus, iaitu ikat rahim yang boleh ini sekiranya risiko berlaku mudarat kepada dia. Berlaku mudarat kepada dia, kata tabib, kata doktor, kalau you beranak lagi umur macam ni berisiko untuk mudarat, yang tu harus ikat. Okey, settle. Dan soalan last sekali tuan-puan, Ustaz, bagi ibu bapa yang anak hilang, ada yang bertahun tak dijumpai, perlu tak zakat anak ini dibayar juga? Ya. Kalaulah yakin anak kita hilang, tapi kita yakin ataupun zon anak masih hidup dan anak itu di bawah saraan kita, salah satu daripada 5 tadi, maka wajib bayar. Sebab apa? Selagi dia bernyawa, selagi itu wajib bayar zakat. Kerana zakat fitrah ni zakat nyawa. Wallahu a'lam. Ada soalan yang ke-6 tu kita jawab akan datang lah. Sebab soalan 6 tu mudah saja, soalan berkaitan dengan fardu ain kan. Kita akan jawab akan datang. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, kita akan bertemu lagi dalam selepas hari raya Aidilfitri ini, ikut perkembangan semasa lah. Ikut perkembangan semasa dalam grup, pihak penganjur dan juga pihak An-Najah akan wawarkan dari semasa ke semasa bila kita akan mula mengikut perkembangan semasa. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan semua dan selamat berhari raya, walaupun hari ini baru hari 27, kerana hari raya kita tak jumpa. Ucapan awal walaupun tak sunat, dia sunat hari raya, bersunat taqabbalallahu minna minkum tu, tapi ucapan awal. Terima kasih dan minta maaf banyak kepada tuan-puan yang mungkin terkasar bahasa dan sebagainya, dan mudah-mudahan 3 hari berbaki lagi kita pecutan terakhir untuk lipat gandakan lagi pahala kita semaksimum yang mungkin. Dan terima kasih sekali lagi kepada pihak An-Najah, Al-Fadil Tuan Haji Zainal yang panggil bertukar lumuh untuk menyediakan tempat kepada kita, platform kita untuk kita dapatkan ilmu. Mudah-mudahan ada keberkatan kepada individu dan juga ada keberkatan kepada tempat ini, dan paling penting keberkatan seluruh mereka yang terlibat, sama ada penganjur dan juga panggil murid. Tanpa murid tak mampu untuk mengajar. Kalau guru saja ada, murid tak ada, nak ajar tunggu kayu tak jadi juga. Jadi kedua-dua tu penting tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.